Okey. So, sukatan serakan data tak kumpul ni adalah data yang berterabur yang kamu kena susun dalam satu mungkin jadual ataupun mungkin dalam bentuk kita belajar plot batang dan daun. Ada lagi satu kaedah yang kita boleh guna, iaitu kaedah plot titik. Jadi ada dua kaedah dalam tingkatan 4, iaitu kaedah plot batang dan daun dan plot titik. Kaedah plot batang dan daun ni kita akan belajar hari ini, dan kaedah plot titik kita akan belajar pada minggu hadapan. So yang ini bagi saya lah, kalau kamu belajar betul-betul dia akan jadi senang. Okay, so saya akan go through slow lah. Jadi tolong fokus. So bila kita nak bina satu plot batang dan daun ni, kita kena tengok ada 20 orang murid dalam satu jadual ni, dalam satu kotak ni. Siapa yang baru masuk ni? Okey. Dia terganggu sikit sebab ramai masuk kan. Okey. So cara nak melakar plot batang dan daun ni adalah kita sediakan bentuk T, gambaran T. T macam ni. T besar macam ni kan. T awak sediakan dekat tengah-tengah macam ni. Awak letak tangkai, tangkai. T untuk tangkai. So awak sediakan macam ni. Ini adalah dia macam pokok tau. Pokok kan ada daun dia kan. Contohnya ni pokok, ada bunga, ni buruk sikit tu lukisan saya kan. Lepas tu ada daun dia. Daun dia ni adalah data. Tangkai ni adalah dia punya ni lah orang panggil batang dan daun kan. Yang ni adalah batang, yang ni adalah daun. So sorry sebab lukisan buruk sangat. So kena faham lah, dia punya lukisan dia macam bentuk T ni. Okey, saya tahu masih ada yang ketawa kat rumah. Sekejap. So bila kita nak lakar, kita kena kira data mana yang paling rendah kita akan susun. Contoh dekat sini ada nombor 80, 65, 38. So kita cari yang paling sikit. So kita dah nampak dekat sini dalam banyak-banyak nombor. Okey, banyak-banyak nombor ni, nombor yang paling sikit adalah nombor 38. Okey, nombor 38. So nombor 38 ni lebih rendah. Data yang paling rendah. So bila awak nak tulis 38 tu, awak bukannya tulis 38 dalam tengah-tengah ni. Salah. Awak akan ambil satu sahaja digit. Okey, awak akan ambil satu sahaja digit. Dia ambil digit depan, nombor 3. Okey, nombor 3. Dan seterusnya awak kena kira 30 apa ni? 38. Okey, 38 bermaksud nombor 8 tu awak letak dekat belah kanan. Okey, so ini menunjukkan bahawa dia adalah 38. Dia sangat senang untuk kamu lakar macam ni. Okey, so kita tengok pula ada tak nombor 30 yang lain. Okey, kita tengok, kita scan. Dia cari. Okey, tak ada. So lepas dah tak ada, kita tengok pula nombor 40 ke atas. So kita cari 40. Jadi kita cari. Okey, maksudnya tak ada. Terus seterusnya kita cari nombor 50 dan ke atas. Okey, kita cari nombor 50 dan ke atas. So kita cari, tengok. Okey, tak ada. Kita tengok pula nombor 60. 60 dan ke atas. Okey, 60 dan ke atas kalau ada, contohnya kat sini. Okey, kita tengok sini 80 tak ada, 71 tak ada, 65 ada. So 60 tu ada, kita terus tulis dekat sini 6 apa. Yang ini jangan isi dulu. Kamu kena tengok dulu apa yang lebih sedikit. So 65 kan? 65 paling sedikit, awak tulis 65. Okey, kemudian 7 apa? 70 ke 71 ke, dia macam itulah. So tengok kat sini ada nombor 60, dia ada 1 je, 65. So tengok nombor seterusnya, nombor 70 yang ke atas. Ada 71, ada 72, ada 74. Okey, awak buat macam mana? Awak akan tulis 72, 74, 74. Okey, awak akan tulis satu digit sahaja. Okey. Kalau nombor 800, contoh 102. Okey, awak akan tulis 10, 2.
Okey, ini akan menunjukkan 102. Maksudnya yang ini mesti satu digit. Okey, mesti satu digit. Okey, saya nak awak buat dulu. Sementara tengah azan 5 minit ni, saya nak awak buat dulu. Okey, yang ini awak cari dan tolong buat Carilah sampai jumpa 3, 6, 7, 8, 9. Ada tak 100? Tak ada. Okey, awak cari dulu. Okey, saya tunjuk kat sini Saya beri masa 5 minit. Okey. So kita akan sambung. Okey, kita buat sama-sama. So kita tengok nombor yang paling sedikit kat sini nombor 38. So kita susun ikut turutan, orang kata turutan menaik. Tak boleh susun orang kata berterabur. Yalah, sebab kita nak susun kasih dia tersusun daripada terabur
jadi tersusun. So kenalah ikut urutan menaik. So start dengan 38, kita tulis 38. Kalau ratus macam tadi lah, 10, 2. Dia akan jadi 102. Okay. So dekat sini tak ada 100 saya padam balik. Okay, jap. Okay, sebab yang ni ada sedikit saya nak check balik. 38 65. Okay, maksudnya ada satu juga 60 lebih tu. So next ada 71. Bila ada 71, satu kena duduk depan, satu letak depan. Lepas tu 72. Okay, 72 letak sini sebelah dia. Kemudian ada 74 dua kali. Nombor yang berulang awak kena tulis ulang 4 macam ni. 7 4. 7 4. Okey, dia baca dia macam tu. Kemudian ada 76 dan 77. Okey, 76 dan 77. Okey, dah tak ada nombor 70 lagi, kita tengok nombor 80. Okey, ada nombor 80. 80 ada 2. So 80 80. Saya highlight sebab saya takut dia tertinggal. Kemudian ada 82, 83, 85, 82, 83, 85, 89. 82, 3, 5, 9. Okey, 82, 83, 85 dan 89. So dia orang tulis macam itulah. 82, 83, 85, 89. Dia baca start dengan batang dulu baru daun. Okey. Dan last sekali 90, 91. Kita tulis satu-satu lah. 90, 91, 93, 95, 98, 99. So dia punya bentuk dia macam tu. Okey. So bila awak dah siap melakar graf, bukan graf, melakar plot batang daun ni, awak kena kira ada tak 20 data yang awak dah susun. Kalau cukup maksudnya betul lah. So ada 1, awak kira yang belah kanan je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So ada 20 data yang awak dah susun secara menaik. Okey. Awak boleh buat macam ni. Okey, so dah macam ni, maksudnya betul lah. Dapat berapa markah? Dapat berapa markah? Dapat 3 markah, banyak tu. Senang je. Okey. Tapi bagi pelajar yang ada juga dekat sekolah, dia belajar macam mana tau? Dia belajar benda ni, dia ke bawah dia 4, 5, 6. Dia macam ni Ada yang tulis macam ni 4, 5. Ada serta sekolah yang belajar macam ni. Tak ada masalah, betul juga. Sebab dalam buku dia terima mana-mana jawapan. Okey, sebab 40 lebih atau 50 lebih tak wujud dalam data, jadi dia biar kosong. Okey, dia biar kosong macam tu. Tapi dia tulis 4, 5 tu sebagai wujud lah, benda tu wujud. Okey, dia susun menaik. Alright, so ini adalah contoh jawapan bagi plot batang daun. Tapi biasanya lukisan dia tak ada belah kiri, dia belah kanan sahaja. Okey, dia belah kanan sahaja. Contohnya macam ni. Dia macam ni. Dia belah kanan sahaja. Belah kiri tu tak ada. Tapi yang belah kiri tu ada apabila dia ada dua jenis apa orang kata? Dua kelas yang berbeza. Ni ada satu kelas sahaja dalam satu kuis matematik sahaja. Okey. Itulah berkenaan dengan plot batang dan daun. Kalau 90, yes, kena ambil kosong. Alright. Okey, dan sesuai ada yang perasan 71. Alright, so faham tak untuk plot batang dan daun ni? Kalau faham, tulis faham. Okey, bagus. Ramai. Hari ni berapa orang? Hari ni 27 orang. 26. Okey.
Yang mana datang tu nanti kalau tiba-tiba line tu putus, bagi tahu saya sebab saya nak ambil keadilan sekejap lagi. Okey, so kita akan proceed kepada soalan yang kedua. Soalan B. Cari median dan julat antara kuartil. First, soalan dia cakap cari median. Okey, cari median. Siapa yang baru masuk? Okey. Bila nak cari median, awak tak perlu tengok sukatan sedangkan yang berterabur tadi. Awak boleh tengok dari susunan yang awak dah susun cantik-cantik tu. Okey. Median ni adalah orang panggil tengah-tengah, ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah mid. Okey, middle. Okey, kata dasar dia adalah middle. Mid tengah-tengah. So mid ni adalah tengah-tengah, dia akan jadi tengah-tengah antara 20 nombor. Kalau 20 data, tengah-tengah kita bahagi 2 dapat 10. Bagi 2 dapat 10 kan? So macam mana awak nak kira? Awak jangan kira macam ni. Awak kira macam ni memang salah lah. Awak kira macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebab awak dah dapat 20 daripada keseluruhan, awak bahagi dengan 2 kan? Awak dapat 10. So awak kira sampai 10 je. Okey, awak kira sampai 10. Maksudnya awak ada orang. Okey, awak ada orang kat sini. Awak ada orang kat sini. Dia macam pertengahan lah. Median tu pertengahan. Okey, median tu pertengahan. 10 belah kiri, 10 belah kanan. Dia adil, kiri dan kanan. Okey. So awak kena kira lagi 10, tapi awak kena asingkan dia. So saya kira warna biru pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maksudnya dekat sini dia adil, dia rata. Sama rata lah, sama rata. So yang manakah warna ataupun dua kumpulan yang berbeza, iaitu merah dan biru yang duduk sebelahan. Okey, yang duduk sebelahan adalah pada 80 dan 82. Kita tak baca 02, kita baca 80 dan 82. Okey, dia orang kata berselisih sebab dia berkongsi sama. Okey, so bila kita nak tahu median, median ni adalah 80. Kita akan campur dengan 82. Kemudian kita akan bahagi dengan 2. Sebab dia nak antara pertengahan kat situ. Okey, dia akan dapat 81 tak silap saya. Kita kira Kita kira 80 campur 82 bahagi, awak campur dulu. Awak akan dapat 162. Okey, baru awak bahagi dengan 2. Awak tak boleh terus bahagi, nanti jawapan dia lari. Awak kena campur dulu baru bahagi 2. Okey, awak akan dapat 81. Untuk dari segi gambaran yang asal, contohlah awak nak susun macam secara menegak lah. Okey, 8. Sorry, awak nak susun conteng lah. Ni conteng 5. Sorry, 8, 5, 1, 2, 4, 4, 6, 7, 0, 0. Kemudian awak tengok 2, 3, 5, 9, 0, 1, 3, 5, 8, 9. Okey, ni contoh lah. Okey, ada 10 nombor dekat belah kiri, ada 10 nombor belah kanan. Maksudnya dia dah orang kata adil, dia dah sama rata. So disebabkan awak nak cari pertengahan tu, dia berada di antara celah. Orang kata celah celah antara 0 dengan 2. Awak nak dapatkan celah antara 80 dengan 82 tu, awak kena tambahkan. Awak kena tambahkan antara 80 dengan 82. Lepas tu awak bahagi dengan 2. Okey, sebab dia celah-celah. Ada jadi satu kes apabila nombor dia tak sama rata. Contohnya ada, saya bagi contoh ni contoh lain. Contohnya ada 5 nombor, banyak sangat lah, 3 nombor kiri dan 2 nombor kanan. Ni contoh 2 nombor kanan. Okay, dia tak adil lah. Dia tak adil. Okay, dia macam mana tu 3 nombor kiri dan 2 nombor kanan? Contohnya soalan dia bagi ada data dia dalam 4, 7, 1, 1, 6. Contoh. Okey, maksudnya pertengahan dia kita buat macam ni. 2 di sini, 2 di sana. Maksudnya kena adil. Dia tak boleh ambil 3 nombor kiri, 2 nombor kanan. Dia salah. Okey,
Okey, dia salah. Dia kena adil. Adil tu maksudnya awak kena bagi sama rata. Kalau sini dapat 50%, ni pun dapat 50%. Okey, dia kena sama. So, apa yang saya nak tekankan kat sini, apabila ada nombor ganjil, iaitu 5 nombor, so awak bahagikan 2, awak akan dapat 2 belah kiri, 2 belah kanan dan 1 di tengah. Okey, bila 1 betul-betul di tengah, dia tak akan masuk celah. Automatically 1 tu akan jadi median. Yang ini awak dah dapat teruslah. Median sama dengan 1. Okey, dia jadi macam tu. Tapi bila yang ini, nombor ni awak kena susun, ikutlah plot batang dan daun tu. Ini adalah hanya sekadar ilusi sahaja. Okay. Saya harap awak faham apa beza celah dengan yang bukan celah. Kalau celah bermaksud dia punya kiri dengan kanan, orang kata bilangan dia sama sampai tengah-tengah dah tak ada langsung. Okey, tengah-tengah tu macam ni, dia ada garis putus-putus ni. Tapi bila dia kiri ada 2, kanan ada 2, tengah-tengah ada nombor, bermaksud dia bukan celah-celah, dia adalah median terus. Okey. So ini melibatkan median. Okey, ni untuk median. So ikut apa yang saya ajar, awak kena macam ni lah, tandakan warna merah sebagai kumpulan kiri dan tandakan warna biru sebagai kumpulan kanan. Okey, baru awak boleh nampak. Okey, yang ni saya tak nak awak salin yang ni sebab ini contengan sahaja. Okey, next. Dia tanya soalan yang sama, tapi julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Tak jauh beza pun, lebih kurang je. Cuma julat antara kuartil ni ada dalam rumus yang kamu boleh baca. Dia akan bagi Q3 tolak Q1. Q3 bermaksud, saya tulis kat sini Q3 adalah kuartil ketiga. Q2 adalah median. Q1 adalah kuartil pertama. Senang je kan nak hafal. Nombor 1 pertama lah, nombor 2 median lah, nombor 3 ketiga lah. Sebab apa median tu nombor 2? Sebab dia tengah-tengah antara dua belah bahagian. Okey, kena ingat tu. So apakah rumus bagi kuartil ketiga, kuartil kedua, kuartil pertama? Okey, biasanya kuartil ketiga ni kita akan gunakan apa ni orang kata rumus lah. Rumus tu nanti saya ajar, tapi dia tak ada rumus lah buat masa ni. Sebab ni sukatan form 4. Form 5 baru ada rumus. Okay, ni form 4 sahaja. Okay, so kuartil ketiga dengan kuartil pertama dan median. Okay, awak dah faham median tu adalah tengah-tengah. Okay, ni adalah median, tengah-tengah. Yang manakah kuartil pertama, yang manakah kuartil ketiga? Kuartil pertama akan berada di kawasan yang pertama, iaitu kawasan belah kiri. So, kuartil pertama akan duduk dekat kawasan 10 orang yang pertama. Kuartil ketiga, dia akan duduk yang paling last, iaitu 10 orang terakhir. Okey, maksudnya dia dah pecah 2, dia pecah lagi kepada 2. So, macam mana nak buat tu? Okey, kita akan tengok dekat sini. Kita tengok satu-satu. Nak cari Q3. Okey, nak cari Q3, kita akan ambil yang belah kanan. Sebab Q3 tu jauh, dia akan ambil belah kanan. Q pertama, Q1 dia akan ambil yang dekat, iaitu belah kiri. So, kena ambil Q3 dulu. Q3 adalah belah biru ni warna biru ni adalah 10 nombor dia. Start dengan 2. Okey. So, kita kira ada 10 10 bahagi 2. 10 bahagi 2. Mesti bahagi 2. Kita akan dapat 5. 5 sama rata. Okey, 5 sama rata. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kiri 5, kanan 5 dalam warna hijau ni. Jadi pengiraan dia macam tadi, sama macam median. Awak kena ambil yang mana yang berhampir antara dua kumpulan yang berbeza. Contohnya 90 dengan 91. Okey, sebab yang mana saya bulat dan mana yang saya garis tu adalah kumpulan yang berbeza. Ataupun saya warnakan lain lah, senang kamu boleh nampak. Okey, hijau dengan oranye. Yang manakah duduk bersebelahan? Yang duduk sebelahan adalah 90 dan 91. So, rumus dia akan jadi sama. Okey, rumus dia akan jadi sama, iaitu Q3 adalah 90 campur 91. Lepas tu bagi 2.
Okey, memang samalah rumus dia. Okay, awak carilah. Awak akan dapat 90.5. Tak percaya? Tekan sama-sama. 90 campur 91. Dapat 181. Bahagi 2. Okey, awak akan dapat 90.5. Itu untuk Q3. Okey. Untuk Q1, gunakan kaedah yang sama. Awak boleh cari Q1 berada di 10 nombor yang pertama. Okey, awak boleh kira. So, yang ni saya padam balik. So, ada berconteng-conteng lah. Oops. Okay. So, boleh kira balik Yang ni senang je. 1 2 3 4 5. Okey, dia baca macam tu 1 2 3 4 5. And then 1 2 3 4 5. So, hijau dengan oranye duduk sebelah. 74 campur 74. Okey, sini 74 campur 74. So, rumus dia adalah 74 campur 74. Oops. Okey. 74 campur 74 bahagi 2. Dia akan dapat 74 balik. Okey. So, awak tolakkan je. Q3 tolak Q1. So, dia akan jadi 90.5 tolak 74. Sebab itu adalah rumus julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil adalah hasil jawapan kuartil ketiga tolak hasil jawapan kuartil pertama. 90.5 tolak 74. So, awak akan dapat berapa tadi? 16.5. Okey. Nanti saya akan terangkan macam mana pelukis yang ada nombor kat tengah-tengah. Dia lagi senang lah. Kalau macam ni dia nampak susah sikit kan. So, awak kena kira lah satu-satu. Macam tu. Okey. Dalam contohlah macam ni kan. Ada 5 nombor. Contohnya nombor 3, 4, 7, 6, 1. Awak boleh nampak kat sini median dekat tengah-tengah. Okey, median kat tengah-tengah. Lepas tu awak boleh nampak, kalau awak nak cari Q1, Q1 mesti berada di sini, di depan. Kalau nak cari Q3, Q3 mesti berada di belakang, belah hujung jauh. Okey, jauh kanan. So, bila awak tengok Q1 ada 2 nombor. So, 2 bahagi 2 dapat 1. So, seorang 1. Awak buatlah macam 3 campur 4 bahagi 2. Okey, 3 campur 4 per 2 untuk Q1. Kemudian untuk Q3 awak buat 6 campur 1 per 2. Okey, dia adalah certain yang orang kata macam ni. Okey, awak nampak dia sepadan. Tapi kalau median, kita dah nampak dah median dia directly ambil dekat 7. Dia ada case yang macam ni. Okey. So, awak kena faham lah, dia rumus dia lebih kurang macam ni je. So, awak boleh consider macam mana awak nak buat. Okey. So, saya bagi awak masa untuk salin. Sekejap saya nak check ada orang tanya tak. Okay, tak ada. Okay, untuk setakat ni julat antara kuartil dan median. Maksudnya awak belajar hari ni adalah kuartil pertama, kuartil kedua ataupun median dan kuartil ketiga. Okay, setakat ni 3 benda ni awak boleh faham tak? Kalau awak boleh faham, awak tulis boleh. Minta maaf nota yang saya conteng ni sangatlah buruk, tak tersusun. Contenglah cantik-cantik
Okey, bila awak dah buat macam tu, soalan ni awak akan dapat 3 markah. Okay, kalau awak mana nak salin, awak boleh screenshot, lepas tu awak salin kemudian pun tak apa. Okey, so ini adalah cara dia. Kalau awak faham, maksudnya awak dah tak payah tengok nota pun, awak dah boleh buat. Itu markah min dan sisian piawai. Okay, so itu adalah berkaitan dengan contoh dia. Alright, so sekarang ni awak nak buat min. Macam mana awak nak buat min? Oops, sekejap Okay, sekarang kita akan masuk kepada min. Min seperti biasa dia adalah purata ataupun hasil tambah data-data lepas tu bahagi dengan jumlah data. Okey, hasil tambah data-data bahagi dengan jumlah data. Sekarang ni ada 20 data, banyak sangat. Awak kena tambahkan semua nombor ni. Okey, awak tambahkan semua nombor-nombor ni, lepas tu awak bahagi dengan 20. Awak akan dapat min. Okey, itu adalah min. Ya, betul ke? Saya nak check, tapi saya rasa betul. Sekejap. Okey, betul lah. Dia akan tambah-tambah, lepas tu bahagi dengan 20. Alright, so macam mana nak buat? Kita tengok awak kena faham dulu konsep min ni. Awak nak cari sisian piawai, awak ada flowchart dia. Okay, ni ada flowchart dia. First, awak kena cari min. Ini adalah pertama. Lepas awak cari min, awak kena cari variance. Walaupun soalan tak minta variance, tapi awak kena cari. Seterusnya awak kena cari sisihan piawai. Awak ada dua kaedah awak nak guna. First, siapa yang belajar dekat sekolah kaedah jadual, awak boleh guna kaedah jadual. Tapi bagi saya akan ajar guna kaedah kalkulator untuk jimat masa. Okay, so saya ajar guna kaedah kalkulator. Untuk cari nilai min, min adalah simbol dia adalah X ada awan. Okay, saya ulang. Min simbol dia ada X awan. Variance simbol dia V macam ni. V yang panjang kepala dia tu sampai terkeluar sikit helaian rambut tu. Lepas tu dia ada kuasa 2. Okay, sisian piawai dia tak ada kuasa 2. Dia sama je. Okay, dia macam ni. Alright. So itu adalah simbol-simbol bagi min, variance dan sisian piawai. Flowchart dia macam ni. Kalau soalan tanya sisian piawai, awak kena cari min dulu. Lepas awak cari min, awak kena cari variance dulu. Lepas awak cari variance, awak baru cari sisian piawai. Okay, dia ada kaitan dia. Atau kalau awak guna jadual, awak boleh terus directly guna sisian piawai. Okay, macam saya terus cari sisian piawai. Sekejap So min, untuk data-data tersebut, awak boleh buat jalan kerja dia. Yang ini saya tak nak awak guna kalkulator dulu, sebab nanti saya akan ajar cara nak congak guna kalkulator. Okay, first awak buat jalan kerja dulu. Awak salin macam ni, 80, 65, awak tulis balik. Okay, sekejap, bagi saya masa untuk salin. Oh, dia tak ada lagi, dia ada lagi, lupa. 7183. Okay, awak salin dululah ni. Okay, awak salin. Awak tambahkan 10 data, awak tambahkan ke 20 ke 20 data tu. Lepas tu awak bahagikan dengan jumlah data. Jumlah data ni adalah keseluruhan data. Sekarang ni ada 20 20 data ni. Awak kira lah satu-satu, awak akan dapat 20. So awak perkan dengan 20. Itulah min dia.
Okey, awak boleh cari. Awak salin dulu. Saya bagi masa seminit. Tapi saya tak nak awak kira. Saya nak awak salin je. Okey. So sekarang ni awak kena tengok. Cara nak menekan kalkulator, sekarang awak kena sediakan kalkulator. Okey, untuk bagi yang nak congak lah. Awak on kan dia. Awak tengok ada mode dekat sebelah on ni, awak tekan mode 2 kali. Okey, mode 2 kali awak cari ada SD. Okey, saya ulang. On kan kalkulator awak. Mode 2 kali akan jumpa SD. Awak tekan SD sebagai nombor 1. Okey, nanti dekat kalkulator ni akan display SD dekat atas ni Okey. So, untuk ni awak tekan data awak yang pertama. Contohnya data awak yang pertama adalah 80. So, awak tekan 80. Tapi awak tak payah tambah. Awak tekan je 80 dan awak tekan dekat atas AC ni ada M+. Okey, M+. M tambah, awak tekan je. Nanti dia akan keluar paparan N sama dengan 1. Bermaksud data yang awak masukkan tadi tu baru pertama kali awak masukkan. Okey. So awak masukkan data yang seterusnya, awak tekan 65. Lepas tu tekan M+. Okey, ulang benda yang sama, tekan M+. So data yang awak masukkan baru je data yang kedua. Okey. Seterusnya awak masukkan 38. Tekan M+. 72 M+. Okey, nampak? Dia meningkat lah nilai dia. 82 M+. Dan seterusnya. Awak jangan salah letak data lah. Kalau salah, awak kena reset balik kalkulator awak. Okey, sini awak buat sampailah awak siap. Okey.
So buat sampai N dia sama dengan 20. Kalau data dia ada dalam 10, sampai 10 je lah. Tak semestinya awak kena buat banyak kan. Okay, dia memang ada 20 data. So kena buat macam tu lah. Kalau dah siap, awak boleh padam ataupun biar je. Tapi jangan reset calculator. Awak reset kena buat balik. Okay, so untuk pelajar yang dah siap, awak akan tekan. Lama, saya tak cukup ruang. Sekejap saya pindahkan sikit ke bawah. Okay, sekejap. Okay, kalau awak dah siap tekan sampai 20, awak akan tekan shift. Tekan shift. Okay, awak tekan shift. Nanti ada nombor 2 shift 2. Okay, shift 2. Dia akan keluar paparan simbol-simbol tersebut. Okay, awak dah nampak dah. Ada simbol X yang ada awan. Ini maksudnya simbol untuk min. Awak boleh tekan 1. Okay, awak boleh dapatkan jawapan dia 80.6. Okay, 80.6 adalah jawapan dia. So, ini adalah direct. Awak juga boleh terus tekan lagi sekali shift 2 untuk cari sisian PRY. Tekan je terus shift 2. Okay, awak nampak ada buah cherry ni, simbol cherry ni. Ini adalah sebenarnya V Dia keluar echo kat belakang. Okay, dia keluar echo kat belakang. Yang mana nombor 2 je yang awak ambil, yang awak belajar. Okay, nombor 2 ni adalah sisian PRY, bukan variance. Sebab variance adalah kuasa 2, tapi ini hanyalah V sahaja. So dia adalah sisian PRY. So awak tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan 13.5. Ya, 13.5. Okay. So itu adalah cara dia. Okay, variance. Awak kena cari variance, ataupun awak terus cari sisian PRY. Sisian PRY, awak kena rajin menyalin. Awak kena rajin menyalin jalan kerja dia. Okay. So yang ni awak kena salin balik. Apa yang awak tulis ni awak kena salin balik jalan kerja dia ni. Okay, saya copy je balik. Tapi masing-masing ni awak kena kuasa 2 Kuasa 2. Semua ni awak kena kuasa 2. Dia ni markah jalan kerja je. Markah jawapan awak dah betul dah. Okay, awak salin je balik. Tapi awak letak kuasa 2. Dan awak tolak dengan min. Awak tolak dengan min 80.6 kuasa 2. Lepas tu awak punca kuasakan. Banyak rumus dia. Sebab ini adalah rumus sisian PRY. Okey, rumus sisian PRY. Awak boleh copy balik apa jalan kerja yang awak tulis dekat min ni. Awak copy je balik, salin. Tapi awak cuma letakkan kuasa 2 pada semua nombor tu. Okey, semua nombor yang atas ni awak letak kuasa 2. Tapi awak kena tolak lah. Tolak dengan hasil jawapan min, tapi kuasa 2 juga. Okey, hasil jawapan min kuasa 2. Yang ini awak kena ingat lah. So jawapan dia 13.5. Tapi kalau awak nak buat satu-satu boleh je. Awak cari variance dulu, baru awak cari sisian PRY. Sama je. Okay, awak boleh salin.
Okey. So ini adalah rumus yang saya nak tekankan. Okey, ini adalah rumus dia. Ada kunci kuasa Sebab tu awak kena ingat, rumus ni awak tak payah hafal, awak boleh tengok je kat kertas rumus. So simbol yang E ni, simbol E ni merujuk kepada hasil tambah Orang kata simbol sigma. Okey, E adalah hasil tambah. Hasil tambah. Dan apa ni? Dekat sini ni adalah variance. Awak boleh tahu simbol variance ni apa rumus dia. Dia adalah hasil tambah data-data yang kuasa 2 tadi per dengan n, kemudian tolak dengan simbol min kuasa 2. Okey, awak boleh tengok kat sini. Sebab tu tadi saya guna lebih kurang je sisi ampere awal ni sama rumus dengan variance, ada kuasa 2. Tapi saya cuma letak beza dia, letak punca kuasa sahaja. Okey, letak punca kuasa sahaja. Beza dia yang warna oranye ni lah. Kalau variance awak just buang je punca kuasa tu, tapi rumus dia still sama. Yang ini kalau first time belajar tak apa, memang susah. Tapi bila awak dah biasa buat macam ni, awak dah sedikit senang lah. Okay, ni saya tanya memang awak cakap susah. Sebab dia kena buat lah, kena buat latihan. Okay, alright. Sebab ni memang asalnya daripada admat bukan matematik. Sebab tu awak tak boleh cakap ni senang. Ni mesti susah. Alright. So nanti mana yang tak sempat salin tu awak boleh tengok balik Itulah berkenaan dengan markah min dan sisi ampere y. So hopefully tolonglah amalkan guna rumus ni, sebab rumus ni awak boleh terus tekan kalkulator dan awak dapat je 3 jenis jawapan. Awak boleh dapat min. Cara awak nak dapat min, awak tekan shift 2, awak ada 2 pilihan. Awak ada nombor 1 dan 2 sahaja. Awak tekan 1 untuk min. Okey, 1 untuk min, awak dapat min. Kemudian awak nak cari sisi ampere y, awak tekan shift 2, awak pilih nombor 2. Okey, awak akan dapat sisi ampere y. Tapi bagaimana kalau kita nak dapatkan variance? Awak kena tekan shift 2, pilih sisi ampere y, awak cuma letak kuasa 2 sahaja. Tengok awak nampak kat sini. Variance adalah kuasa 2, jadi awak letak kuasa 2 sahaja. So jawapan variance adalah 182.14. Jadi sebenarnya bila kita guna kalkulator ni, kita dah dapat dah semua nilai dalam satu data M+ tu. Okey? Jadi itulah cara yang saya ajar yang paling cepat tapi susah Cara yang paling cepat tapi susah. Awak nak cara yang senang, awak kena belajar cara penjadualan. Okey, dia ada jadual dia, dia ada X dia, dia ada X kuasa 2 dia, dia ada Fx dia. Yang itu awak kena hafal banyak lah. Yang ini awak tak payah hafal. Yang ini awak kena tengok rumus dan awak masukkan je. Yang jadual tu senang tapi awak kena hafal. Awak kena pilih mana yang senang. Mana yang awak rasa selesa lah. Mana yang awak rasa selesa awak guna. Kalau awak rasa tak selesa guna ni, awak guna yang jadual. Tapi kalau awak rasa yang ni awak dah belajar, awak gunalah cara ni. Okay, alright. Saya tak nak ajar banyak sebenarnya. Hari ni cukuplah benda ni saja yang saya nak explain. Sebab itulah yang ada dalam sukatan serakan data tak terkumpul. Dia tak ada lukisan sangat. Okey, melainkan kalau dia suruh lukis lah. Yang saya ajar tadi tu plot batang dan daun saja. Nanti kalau awak kena lukis pun paling-paling plot batang dan daun je. Ataupun plot titik yang akan kita belajar minggu depan. Okey, itu saja lukisan dia. Tak ada banyak lukisan. Okey, so awak tak payah risau. Yang ini banyak pengiraan. Okey, so cukuplah untuk soalan 1. Soalan 2. Okey, soalan 2 ni saya tak nak ajar sangat. Saya nak ajar 2A sahaja. 2B nanti minggu depan. Okey, 2A sahaja saya nak ajar hari ni. 2B minggu depan 2B minggu depan, termasuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4 dengan 5 saya jadikan latihan awak, homework lah. Okey, nombor 6 tak payah buat. Nombor 6 tak payah buat. Tak pun, tengok macam ni. Alright, so saya bagi rehat dulu. 9.28 kita sambung. Okey, saya bagi rehat 2 minit.
Okey. Sekejap Alright, kita sambung lagi sikit. Jangan saya nak tengok dekat Google ni ada tak tanya. Okay, tak ada tanya. Soalan 2A. Ini ada aktiviti sikit lah. Maksudnya macam semalam saya akan suruh kamu buat aktiviti. Ada snake gambar lah apalah kan. Ini saya nak kamu snake gambar sekejap lagi. Okay, nombor 2A. Wakilkan data di atas dalam satu plot batang dan daun. Ini senang je. Semua orang boleh buat 3 markah kan. So, boleh tengok kat sini. Macam ni 2A. Awak tengok kat sini ada 2 kelas. Tadi ada 1 kelas. Kali ni ada 2 kelas. So, macam mana awak nak buat? Okay, ada 2 kelas. So, saya ajar awak buat bentuk T. Okay, awak buat bentuk T macam ni. Kemudian awak buat macam ni. Dia punya atas dia. Okay. Ni untuk kelas A. Dan ini untuk kelas B. Sekarang ni kesnya adalah saya nak awak cipta satu plot batang dan daun ni mengikut kelas dia. Start dengan nombor yang paling kecil, iaitu nombor 20. Okay, 20 lebih lah. 20 lebih. So, start dengan nombor 2. Lepas tu 3. Lepas tu 4. Ada tak nombor 5 kat sini? Okay, tak ada tak ada nombor 5. So, sampai 2, 3, 4 sahaja. Dia punya pendek lah. Dia punya ni pendek je. Okay. So, cara awak nak nyatakan kelas A ni sama je macam awak buat kelas B tadi. 20 berapa? Okay, kalau kat sini kelas A ni ada 24 kita ada 21. Kita ada 21 paling sikit. So, kira macam mana? Kira daripada tengah ke kiri. Bukan kiri ke tengah, salah. Tengah ke kiri. Dia jadi 21. Okay. Kemudian 24. Okay, dia jadi macam tu lah. Dia tengah ke kiri. Tapi untuk kelas B, awak kena kira macam ni. Kalau dia ada 24. Okay, dia ada 24. So, awak kena tulis 24. Okay, dan seterusnya. Okay, yang ni saya nak awak buat. Okay, saya nak awak buat ni. Dan saya nak awak snap gambar snap gambar hasil jawapan awak. So, buat dulu. Saya bagi masa dalam 10 minit 5 minit untuk kelas A, 5 minit untuk kelas B.
pose gambar macam apa yang saya tunjuk kat WhatsApp tu, tapi saya tak tunjuk jawapan hantar dalam grup ya. Okay, good. Okay. Paling nak print bagus Alright, good. Kata ada ni. Okay, so mostly betul. Kalau ada yang tersilap sikit tu, maksudnya tersilap pandang lah tu. Okay, awak boleh tengok Okay, good. Teruskan hantar. Siapa yang boleh hantar boleh teruskan hantar. So, saya nak bagi jawapan ni. Bagi siapa yang buat tu, boleh sambil tersemak lah Okay, sekejap
Okay, so ini adalah jawapan yang kamu buat tadi. Mesti dapat yang betul, tahniah. Dan mana yang tersilap tak apa, tak ada masalah. Tapi okey lah sebab kamu mencuba kan. Okay, so saya nak bagi tahu bila kamu buat pembahagian plot batang daun ni, kamu kena kira cukup tak data yang kamu buat ni. Okay, kamu kira kat sini ada berapa. Dalam total kelas A ni, awak kena kira ada 6, 12, 18. Kelas B pun 18 data. So masing-masing akan pegang 18 data. 18 data. Okey, awak kena faham yang tu. Bila ada 18 data belah kiri, awak kena kira cukup tak 18. 3 5 7 9 12 11 13 15 16 17 18. So cukup. Bila cukup maksudnya okey, betul. So awak kira lagi untuk kelas B. 4 8 12 14 16 18 cukup. So maksudnya dekat sini 18 kiri cukup, 18 kanan cukup. Kalau ada yang fikir kalau kelas B tak ada 40, nak kena tulis tak? Okey, tak boleh tulis sebab kalau kita tulis dia sebagai 40, so salah. Jadi kalau kita tahu dia tak ada 40, jangan tulis apa-apa. So kita boleh consider sebagai null ataupun kosong, tak ada apa-apa. So dia jadi macam ni lah. Dia hantu kat sini. So biar. Alright, so itu adalah berkaitan dengan gambaran plot batang daun. Dia memang pendek sikit sebab dia punya data dia terkumpul banyak sangat. So bila kamu lukis, kamu akan dapat 2 atau 3. Kesalahan satu tak bermaksud kalau kamu salah satu tak dapat markah. Tak, dia tak macam tu. Dia ada sukatan kiraan dia. Kalau awak banyak kalau awak dah salah 2 3 macam tu, mungkin awak dapat 2 je betul. Okey? 2 je markah daripada 3. Tak semestinya dia bagi kosong, tak. Awak buat je. Dia akan bagi markah tapi mungkin sikit, mungkin 1 atau 2. Okey? So itulah berkaitan dengan sukatan. Okey, dia memang best sebab markah dia bagi bonus lah. Alright, so awak dah dapat kat sini 3 markah. Awak nak cari untuk 1 lagi markah. Okey? Kelas manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih konsisten? Okey. Untuk kelas yang lebih konsisten, okey, pelajar boleh tengok konsisten ada 2 ciri. 2 3. Konsisten ada 3 ciri. Julat antara kuartil lebih kecil. Okey? Lebih kecil. Apa lagi? Variance lebih kecil. Apa lagi? Sisi ampere awal lebih kecil. Okey, dia ada banyak Dia ada satu sebenarnya. Dia ada lawan dia adalah julat lebih besar. Okey? Julat besar. Tapi saya tak nak kamu faham yang ni sebab yang ni nanti kamu keliru. So saya outkan yang ni. Saya keluarkan dia daripada list. Saya nak kamu ingat 3 je. Kalau variance dia lebih kecil, maksudnya dia lebih konsisten. Contoh, awak kira kelas A punya variance berapa? Awak kira-kira guna kalkulator. Tiba-tiba awak kira kelas B, variance dia lebih besar. So kelas A lebih konsisten. Ataupun awak kira sisi ampere awal dia, sisi ampere awal kelas A sikit, sisi ampere awal kelas B banyak. So kelas A lebih konsisten kerana sisi ampere awalnya kecil. Tu je jawapan dia. Tapi awak juga tak semestinya cari variance dengan sisi ampere awal. Awak boleh juga cari julat antara kuartil. Okey, kita cari julat So kita kena cari Q3 tolak Q1. Okey, siapa yang lebih kecil? Untuk kelas A, julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Okey, awak ada 18 data. Saya ajar bila awak ada 18 data kelas A, awak bahagi 2, awak akan dapat 9. Betul? So awak akan kira start macam ni daripada tengah ke kiri. Bukan kiri ke tengah, salah tengah ke kiri. Awak kira 18 bagi 2, 9. 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Automatically lepas 9 tu awak kena tambah. Okey, dekat sini antara 2 ni dia akan berkongsi. Okey, 30 campur 31 bahagi 2. Tapi yang ini median. Okey, ni median. Awak jangan tertipu pula. Sebab dia punya, apa orang kata, dia punya median adalah antara 18 data tu antara 2. Okey, so
awak kena cari satu-satu. Awak kena cari median dulu. Baru awak boleh cari Q3 atau Q1. Okey, cari median dulu. So median dia adalah di sini. Okey, median dia di sini. So awak dah pecah kepada 2, awak boleh cari Q1. Q1 mesti sebelum garisan merah. Okey, awak ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bila 9 awak bahagi 2, okey, awak bahagi 2. Okey, awak tekan kalkulator kan. 9 awak bahagi 2, awak akan dapat setengah. Okey, awak akan dapat setengah. Setengah ni bermaksud 4 antara celah 4 tu. Okey, antara celah 4 tu. So awak kira balik. 4 yang warna biru ni, lepas 4 warna biru tu akan ada yang celah tu 4,5. Okey. So saya ulang balik. Kalau 4,5 kita kira macam mana? 1, 2, 3, 4. So lagi 4 dia kira macam ni. 1, 2, 3, 4. Kiri 4, kanan 4. So tengah-tengah dia automatically akan jadi kuartil. Okey, 8 ni akan jadi kuartil. Kuartil siapa? Kuartil pertama sebab dia yang duduk yang first. Okey, so Q8 dia adalah 28. Okey, Q1 dia adalah 28. Sekarang kita nak cari Q3. Sama juga, ada 9 nombor. So 9 nombor bahagi 2 akan dapat 4,5. So kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kiri dan kanan dia ada 4. So kita akan dapat yang tengah dia adalah 33. Okey. So 33 ni merujuk kepada kuartil ketiga sebab dia melepasi garisan merah. Okey. So yang ini Q3 tolak Q1 dapat berapa? Awak akan dapat 5. Tiga tolak 28. 5. Okey, awak buat je macam ni. So sekarang ni ceritanya untuk kelas B awak kena cari pula berapakah julan antara kuartil. Okey, untuk soalan B awak kena cari berapakah julan antara kuartil. So awak kena cari saya bagi masa untuk awak cari. Okey. Saya dah sediakan garisan dah. Okey, saya dah sediakan garisan, awak cuma cari je Q3 tolak Q1. Okay, good, bagus. Mana yang dah hantar tu maksudnya kamu betul-betul ada dalam kelas sepanjang kuliah kita. So mana yang tersilap buat apa plot batang dan daun tu awak tolong betulkan balik sebab ada 2 orang yang silap, yang lain semua betul.